Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Sidang penonton yang dikasihi sekalian, tempoh sebulan kita menjalani ibadah puasa pada bulan Ramadan merupakan satu tempoh untuk kita meraih takwa. Bukan sahaja dengan puasa, bahkan dengan ibadah-ibadah yang lain, termasuklah tilawah Al-Quran, solat, qiyam, zakat, sedekah. Semuanya adalah untuk mendorong kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, iaitu golongan Al-Muttaqin. Justru setelah kita menyempurnakan ibadah ini, wajiblah ke atas kita untuk menilai dan menghitung sejauh manakah perubahan yang berlaku dalam hidup kita. Adakah wujud perbezaan di antara keadaan kita sebelum memasuki Ramadan dan setelah keluar daripada Ramadan? Maka kita tanyakan diri kita, bagaimanakah keadaan kita ataupun hubungan kita dengan Allah sekarang ini? Adakah bertambah kuat, bertambah kukuh? Dan bagaimana pula hubungan yang kita hendak bina sesama manusia? Adakah hubungan yang kita hendak bina ini adalah hubungan yang terbina di atas rangka mentaati perintah Allah serta mencari redha-Nya? Dan bagaimanakah pula perhatian kita terhadap Al-Quran? Adakah semakin meningkat dan semakin bersemangat untuk kita mempelajari dan menguasai Al-Quran ini serta bercita-cita untuk mengajarkannya dan menyebarkannya kepada yang lain? Dan bagaimanakah kita melihat masa hadapan kita? Adakah masih lagi dunia menjadi matlamat hidupnya ataupun akhirat yang kekal abadi, yang mana di situ adanya satu tempat untuk mereka berehat, iaitu syurga Allah. Jadi semua perkara ini akan terzahir menerusi perbuatan kita dan juga amalan kita setelah daripada Ramadan ini. Dan apa yang kita sebutkan ini boleh kita rumuskan menerusi firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-185 pada bahagian akhir ayat ini, yang mana ayat ini menceritakan tentang Ramadan. Dan pada bahagian akhirnya Allah berfirman, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu sempurnakan bilangan puasa kamu. Jadi Allah perintahkan di sini adalah bukan sekadar mencukupkan bilangan puasa, tetapi adalah menyempurnakan. Bagaimanakah dikatakan puasa yang sempurna? Sudah tentulah sebagaimana yang Nabi SAW sabdakan, iaitu berpuasa kerana iman dan ihtisab. Jadi setelah kita melakukan ibadah puasa ini menurut perintah Allah, maka Allah suruh kita untuk mengagungkannya. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Dan hendaklah kamu mengagungkan Allah. Kenapa kita perlu mengagungkan Allah? Kerana Dia telah memberi petunjuk kepada kita pada bulan Ramadan ini. Wala'allakum tashkurun, dan supaya kamu bersyukur. Jadi petunjuk yang Allah kurniakan kepada kita inilah yang akan menyelamatkan kita di dunia serta akhirat. Dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-43, Allah rakamkan lafaz syukur orang-orang yang dapat memasuki syurga Allah di akhirat nanti. Apabila mereka menikmati nikmat-nikmat di dalamnya, mereka berada di atas syurga yang tinggi, di bawahnya sungai-sungai mengalir, mereka ucapkan alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala pujian kesyukuran itu adalah wajib bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada kami untuk sampai ke sini, dan sudah tentulah kami tidak mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi petunjuk kepada kami. Jadi betapa besar, betapa agungnya petunjuk ini yang menyebabkan seorang itu dapat memasuki syurga Allah. Dan dalam ayat yang lain pula Allah menjanjikan bahawa Allah akan selamatkan orang-orang yang bertakwa, iaitu orang yang mengikut Al-Quran ini, daripada terjerumus ke dalam nerakanya. Dalam surah Maryam ayat yang ke-71 Allah berfirman, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya.
dan tidak ada di antara kamu pun melainkan yang akan melalui neraka Jahannam. Kana ala rabbika hatman maqdiyah, adalah ke atas Tuhan engkau ketentuan yang ditetapkan. Thumma nunajjil ladzina taqaw, kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Wa nadharuz zalimina fiha jithiya, dan kami akan biarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka Jahannam dalam keadaan berlutut. Jadi cuba kita perhatikan, tuan-tuan dan puan sekalian, kita ini masih belum selamat lagi. Setiap daripada kita, Allah sendiri bagi tahu akan melalui neraka Jahannam. Bagaimana keadaannya? Apakah keadaan neraka itu? Bukankah sepanjang Ramadan kita dah baca surah-surah Al-Quran? Kalau kita dah khatam Al-Quran, kita dah jumpa surah Al-Haqqah, kita jumpa surah Al-Waqi'ah, kita jumpa surah Al-Qari'ah, Az-Zalzalah. Tidak takutkah kita tentang azab Allah ini? Semoga Allah selamatkan kita. Tapi ingat, untuk menjadi hamba-hamba Allah yang selamat, syaratnya ialah takwa. Dan takwa tidak akan dapat diraih melainkan dengan Al-Quran yang diturunkan pada bulan Ramadan ini. Sebab itulah kita kena bersyukur ke atas nikmat Allah. Dengan Al-Quran ini, Allah selamatkan kita dunia dan juga akhirat. Sebab itu tanggungjawab kita yang pertama adalah mengagungkan Allah. Apa maksud mengagungkan Allah? Iaitu dengan mentauhidkan Allah, mengesakannya dalam setiap perbuatan kita, dan mentaati segala perintahnya serta meninggalkan larangannya dalam keadaan kita melaksanakannya itu kerana cintakan Allah dan mengharapkan syurganya serta takutkan siksaannya. Inilah maksud pengabdian diri yang sebenar. Dalam surah Al-An'am ayat yang ke-162, Allah berfirman, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, sesungguhnya solatku, ibadahku, kehidupanku dan matiku lillahi rabbil alamin, tiada sebarang sekutu baginya. Ini demikianlah aku diperintahkan, dan aku ini termasuk di kalangan orang-orang yang pertama-tama tunduk patuh menyerah diri kepadanya. Jadi sebagai hamba Allah, apa kerja kita? Tidak lain tidak bukan hanyalah mentaatinya dengan mendahulukan segala perintah Allah dan menjadikan Rasulullah SAW sebagai contoh ikutan kita. Dalam surah Al-Hujurat ayat yang pertama, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha sami'un alim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya, iaitu janganlah kamu mendahului Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Inilah tanda pengagungan kita kepada Allah. Kenapa begitu sekali kita tunduk pada perintah Allah? Kenapa begitu sekali kita mentaati Allah? Tidak bolehkah kita buat yang sama juga kepada manusia yang lain? Tidak boleh. Kerana apa? Kerana Allah telah memberi petunjuk kepada kita, kerana Allah telah menyelamatkan kita, maka kita bersyukur kepadanya dengan mentaatinya. Sebab itu tanda syukur ialah mengabdikan diri kepada Allah. Dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-66, Allah berfirman, Balillaha fa'bud wa kun minasyakirin. Kerana itu hendaklah Allah sahaja yang engkau abdikan diri, dan jadilah engkau di kalangan orang-orang yang bersyukur. Jadi tanda bersyukur apa dia? Tanda bersyukur ialah mengabdikan diri kepadanya. Jadi perkara yang besar sekali untuk kita syukuri sekarang ni ialah apa dia? Al-Quran yang Allah berikan kepada kita pada bulan Ramadan ini, dan wajiblah kepada kita untuk memeliharanya. Janganlah biarkan Al-Quran ini pergi meninggalkan kita selepas ini. Sebagaimana Nabi SAW ketika peringkat awal turunnya wahyu, Nabi ditentang oleh umatnya. Apabila berlaku satu keadaan yang mana wahyu tak turun, Nabi berduka cita. Dan Nabi berduka cita kerana apa? Ada kata-kata orang bahawa Allah membencinya, kerana itu Allah tidak turunkan wahyu kepadanya. Maka turunlah surah Ad-Duha, Wad-duha wal-laili iza saja. Allah bersumpah dengan waktu duha dan waktu malam,
yang mana dengan sumpah tersebut Allah nak bawa berita gembira kepada Nabi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dan Tuhan kau tidak meninggalkan engkau dan tidak membenci engkau. Cuba tengok, Nabi SAW bersedih hati kerana apa? Wahyu tidak turun kepadanya. Begitulah yang patut ada pada hati seorang pengikut Nabi Muhammad SAW, umat Nabi Muhammad SAW. Kita perlu sedih sekiranya kita meninggalkan Al-Quran ini. Sedangkan Al-Quran dah sempurna di hadapan kita, tinggal kita nak memeliharanya, nak menjaganya, nak mempelajarinya sahaja. Kalau tidak, kita akan jadi seperti yang Allah sebutkan tentang ahli kitab terdahulu. Mereka tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada mereka berupa kitab Taurat dan Injil kepada mereka. Tengok sajalah bagaimana Bani Israel memperlakukan Nabi mereka, iaitu Nabi Musa. Mereka menentang Nabi Musa, mereka meninggalkan kitab mereka ini. Bahkan ketika mereka disesatkan di sebuah kawasan di padang pasir, ketika itu Allah kurniakan kepada mereka nikmat dari langit, iaitu berupa makanan dan juga minuman. Tetapi apa yang mereka minta kepada Nabi Musa? Mereka minta selain daripada itu. Mereka minta kacang adas, mereka minta bawang, mereka minta sayur-sayuran, mereka minta mentimun. Padahal yang mereka dapat itu adalah kurniaan yang agung daripada Allah, daripada langit turunnya. Tetapi mereka telah memilih yang lebih rendah daripada yang lebih tinggi nilainya. Sebab itu Nabi Musa berkata kepada mereka, atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair? Adakah kamu hendak menukar yang lebih rendah dengan yang lebih tinggi? Itulah keadaan mereka meninggalkan apa yang Allah kurniakan kepada mereka. Akhirnya mereka hidup dalam keadaan kehinaan dan kenistaan, dan mereka hidup dalam keadaan Allah murka kepada mereka. Adakah kita nak jadi seperti Bani Israel? Allah telah turunkan Al-Quran kepada kita, tetapi kita meninggalkannya. Kita memilih ilmu-ilmu yang lain dahulu sebelum Al-Quran ini dikuasai. Jadi sebab itulah kita baca Al-Quran. Allah tanya kepada kita, hal ataka hadithu Musa? Dan datangkah kepada kamu kisah Musa? Inilah antara intipatinya, pengikutnya yang menyaksikan sendiri bagaimana Allah selamatkan mereka daripada Fir'aun, tetapi mereka tidak mensyukuri nikmat tersebut. Jadi kita jadikan ini sebagai tauladan, jadi sebagai pengajaran buat kita. Jangan jadi seperti mereka, iaitu tidak mengenal erti syukur atas nikmat yang Allah berikan. Maka sidang penonton sekalian, antara tanda kita bersyukur kepada Allah adalah dengan menyampaikan, berkongsikan nikmat ini. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Dan maka adapun nikmat daripada Tuhan engkau, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, maka sebut-sebutkanlah. Jadi setelah kita dapat mengikut Al-Quran, dapat mempelajari Al-Quran, dapat memahami Al-Quran, dapat baca dengan baik, kita ajarkanlah kepada yang lain. Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kepada siapa dulu yang kita nak ajarkan? Sudah tentulah kepada ahli keluarga kita. Maukah kita membiarkan ahli keluarga kita hanyut, leka dengan kehidupan dunia, akhirnya mereka binasa di akhirat nanti? Sudah tentu tidak. Sebab itu Allah ingatkan kepada kita, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Bagaimana nak pelihara daripada api neraka? Dengan menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Bagaimana jadi hamba yang bertakwa? Dengan mengikut petunjuk Al-Quran ini yang Allah turunkannya pada bulan Ramadan. Bukankah kita berdoa kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama? Wahai Tuhan kami, jadikanlah pasangan-pasangan kami dan anak zuriat keturunan kami yang menjadi penyejuk mata hati kami, dan jadikanlah kami ini imam, iaitu pemimpin kepada orang-orang yang bertakwa. Tengok, di situ adalah harapan kita supaya ahli keluarga kita menjadi insan yang bertakwa. Kalau mereka hendak jadi orang bertakwa, so tentulah kehidupan mereka perlu mengikut Al-Quran. Jadi siapa yang perlu mengajarkannya? Kita dahulu.
Itulah yang ajarkan mereka tentang Al-Quran ini. Inilah manusia yang akan beroleh kejayaan di akhirat nanti. Allah janjikan orang yang ikut petunjuk Al-Quran ini selamat di dunia dan di akhirat, kan? Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itu kekal di atas petunjuk Tuhan mereka, dan mereka lah orang-orang yang beroleh kejayaan. Inilah dua perkara yang perlu kita nampak dan terzahir kesan daripada ibadah puasa kita dan juga tilawah kita, juga ibadah-ibadah kita yang lain pada bulan Ramadan, iaitu apa dia? Mengagungkan Allah dan juga bersyukur atas nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita ini. Sebab itulah bila kita menyambut Aidilfitri, kita akan mendengar laungan-laungan takbir dan juga laungan tahmid, iaitu laungan mengagung dan membesarkan Allah serta memuji Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, dan milik Allah lah segala pujian. Jadi ucapan tersebut keluar daripada hati yang suci, hati yang baru dibersihkan oleh Allah, hati yang telah diberi petunjuk oleh Allah untuk selamat di dunia dan juga di akhirat. Jadi sidang penonton sekalian, semoga Ramadan kita yang kita lalui ini Allah terima segala ibadah kita. Taqabbalallahu minna wa minkum. Dan jadikanlah Aidilfitri ini pemula kepada kita untuk terus bangun dan bergerak menuju ke syurga Allah. Ini bukan satu cerita dongeng, ini cerita yang betul. Kita dah baca dalam Al-Quran betapa nikmatnya syurga Allah. Ini bukan cerita yang bohong. La raiba fihi, tiada sebarang keraguan di dalamnya. Maka kita berdoa terus kepada Allah agar Allah tetapkan hati kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Jadi insya-Allah sidang penonton sekalian, saya kira sekadar itu dahulu tazkirah kita untuk Aidilfitri ini. Semoga Aidilfitri ini membawa makna yang besar dalam hidup kita. Marilah kita mengagungkan Allah dan bersyukur atas nikmatnya ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sekian saja, bertemu kita lagi pada lain ruangan insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.